Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, kali ni aku nak share sikit lah tentang ada satu komen daripada YouTube ni. Dia ada komen dekat aku punya video, which is boleh tak buat video untuk tips nak mulakan bisnes wedding fotografi ni. Okay, so dekat sini ni dia hantar oleh Azim Ajim. Dalam video kali ni aku akan beritahu kepada korang macam mana aku start wedding fotografi ni. Macam mana aku mula ceburi dalam wedding fotografi ni. Okey, sebelum ni masa mula-mula dulu aku terus terang aku cakap aku pun memang noob gila pasal kamera DSLR ni. And then aku pun tak tahu apa function shutter speed, aperture, focal length tu kan. Apa semua tu, lens, jenis lens, model tu mungkin aku tahulah macam Nikon, Canon yang tu aku tahu, macam Fuji, apa lagi yang pelik-pelik kan, Pentax, tu memang aku tak tahu lagi masa tu. And then apa yang aku buat adalah aku cuba dapatkan experience ataupun pengalaman dalam wedding punya shoot wedding ni. Contoh dulu aku cakap terus terang, aku mula-mula aku akan pergi follow kawan aku. So kita follow orang yang dah mahir dalam wedding fotografi ni. So sebagai contoh, bila korang dah follow, korang boleh dapat agak atur cara majlis tu macam mana. Okay, sebagai contoh kalau nikah, okay, selepas nikah apa yang perlu buat, lepas tu lepas nikah apa lagi, apa semua kan. Lepas tu kalau sanding, sanding tu macam mana, ada renjis ke tak, apa semua. Lepas tu susunan orang kata apa, susunan nak gambar tu macam mana, pengantin dia duduk kat belah mana kan, pengantin lelaki belah kanan contoh, pengantin perempuan belah kiri kan. Pernah aku kena tegur disebabkan dulu aku tak mahir mula-mula dulu. Aku main hentam dia. Aku main hentam je. Korang duduk lah, korang nak duduk belah mana pun. Ada makcik ni tegur, tak boleh. Lelaki kena duduk belah kanan, perempuan duduk belah kiri. Itu dia punya step. Contoh macam tu lah. Okay, so banyak lagi atur cara yang lain. So korang kena mahir ni dulu. Lepas tu korang kena mahir dalam nak shoot tu macam mana, angle dia, sudut-sudut yang mana yang cantik untuk ambil gambar pengantin dan candid apa semua tu. So senang cerita, aku boleh beritahu korang kena follow dulu orang-orang yang dah berpengalaman ni. Korang follow je, lepas tu try shoot. Okay, orang kata apa, dapatkan feel dia macam mana. Okay, untuk mengetahui pasal kamera body korang tu, itu memang korang kena survive sendirilah, kena belajar sendiri. So macam mana kita nak belajar tentang kamera apa semua ni kan? Dalam YouTube banyak. Korang pergi belajar terus dengan kawan korang yang mahir tu. Atau sebagai contoh, kalau korang dekat dengan aku, korang boleh DM aku. Kalau contoh hari tu aku ada job, korang tanya, kalau nak follow, datang je follow. Nanti aku akan bagi ajarlah sikit basic nak guna kamera macam mana apa semua. Tak ada masalah. Ada dah ramai dah yang dah follow aku sebenarnya, cuma aku tak share je lah dalam story apa semua. Okay, lepas tu bila korang dah belajar pasal kamera dekat YouTube, jumpa orang, lepas tu cuba test apa tone yang korang nak main apa semua. Okay, lepas tu kalau rasa dah yakin, okay, dah yakin macam mana tak? Yakin macam korang dah tahu atur cara majlis ni macam mana, dekat kampung macam mana, dalam dewan macam mana, dekat hotel macam mana, korang dah tahu ni semua. Senang cerita, nak tahu tu kita yakin ke tak. Contohnya bila orang tanya, selepas makan beradab kena buat apa, korang kena jawab. Contoh, mungkin lepas makan beradab kena potong kek. DJ kadang-kadang dia tak beritahu semua benda ni. So korang kena tahu. Okay, sebab fotografer ni kadang-kadang boleh jadi sebagai pengatur cara majlis tu sendiri. Okay, yang selainnya kalau contoh pasal kamera. So kalau korang dah confident menggunakan kamera korang tu, sebagai contoh kalau macam contohlah kita dicampak ke mana-mana, tak kisahlah dalam hutan ke, bawah dewan ke, bawah kemah ke, pelamin tu dekat bawah garas kereta ke, tak ada shielding ke, senang cerita kat halaman rumah ke, macam mana. So macam mana kita nak buat, at least kau dah faham lah macam mana nak buat gambar ataupun nak jadikan gambar tu cantik. Macam tu. Okay, biasanya kalau dah habis majlis ni apa semua kan, biasanya korang kena ada macam post
proses lah, post proses, iaitu editing. So editing ni boleh ada dua cara, iaitu satu, korang boleh hire editor, dan korang buat sendiri. Kalau korang buat sendiri, korang kena ada laptop ataupun PC untuk edit gambar tersebut. So ini skill edit ni pun korang kena mahir juga kalau betul-betul korang nak buat sendiri. Macam aku, daripada start sampailah editing, design album semua aku buat sendiri. Cuma untuk hantar print album tu aku pergi hantar ke kedai lah. So kedai album dah banyak, dah berlambak dah sekarang ni. Okay, perasaan aku masa aku nak shoot yang first dulu, okay, aku cakap terus terang, masa dulu aku mula-mula aku tak reti lagi, aku tak mahir lagi, okay, tak mahir lagi dalam kamera. Tapi aku dah kena cover job seorang ni. So aku sebenarnya masa tu aku kecewa sikit. Aku rasa kalau aku kata tak nak, ini peluang. Kalau aku kata aku nak, risau juga sebab tak mahir kan. So masa tu aku antara yang macam teruk sikit, sebab macam contoh white balance pun aku tak faham lagi. Aku main show je, tapi memang boleh lah edit aku rasa. So so masa tu aku tak mahir, tapi aku dah terima job orang kan, cover job orang. Susah sikit masa tu. So okay, untuk aku cerita balik first job aku. Okay, first job aku dulu, kalau ikutkan yang betul-betul aku sendiri, memang kacau bilau lah. Okay, kacau bilau, huru-hara. So tak boleh buat apa. So memang aku just go on je lah kan. Tapi lepas 1, 2, 3 majlis tu, okay, lepas tu aku dah nampak dah flow dia memang dah cantik. So apa yang paling ditekankan adalah korang kena confident dalam majlis tu. Sebabnya bila tetamu ataupun orang lain selain fotografer ni, dia akan nampak, oh ada fotografer tu. So bila nampak fotografer tu, dia anggap sebagai seorang profesional dalam foto tau. Apa-apa gambar mesti cun je dalam kamera. So korang kena ingat yang tu. Sebab masa majlis yang kedua, ketiga macam tu, saudara dia selalu datang kat aku, nak tengok gambar kan. So bila nak tengok tu macam, ya Allah, gambar aku dah tak ni kan. Tapi alhamdulillah bila dia cakap, oh cantik, sharp, macam fokus tajam lah dia punya ni kan, sharp, betul-betul sharp kan. Rasa macam happy gila lah. Tapi dalam hati aku masih lagi tak best, sebabnya tone tu tak cantik bagi aku. Sebab white balance dia agak warm masa tu. So aku tak pandai lagi main white balance kan. So aku keep learning, belajar, and then sampai satu tahap macam sekarang, aku campak lah kat mana-mana, insya-Allah aku dah boleh. Contoh, aku dah pernah shoot malam, tak ada shielding putih. Bayangkan shoot malam dekat halaman rumah, betul kat garaj kereta, tak ada shielding, plumbing je kat situ. Korang rasa nak buat macam mana? Lepas tu aku pernah shoot orang kata apa, memang tak ada shielding, garaj kereta, siang juga, dengan available light yang matahari ni kejap terang, kejap terlalu khas, lepas tu mendung. So susah. Okay, beritahulah, plumbing yang tak ada lampu, plumbing yang very very simple, just macam kursi je. Apa lagi, banyak lagi aku nak story pasal plumbing ni lah. Tapi itu adalah pengalaman kita. So aku rasa korang pun boleh lah praktikan apa yang aku cakap ni. So kalau korang rasa macam nak tanya apa-apa lagi, korang boleh je komen dekat bawah tu. Okay, so aku rasa itu saja yang aku nak share kali ni kot. And then see you guys in next video, dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button kat bawah tu, and see you guys in next video. Bye.